النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام أصحاب النظام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang pihak pengurusan Masjid An-Nur, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ketua-ketua masyarakat, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita ucapkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan kepada kita peluang dan kesempatan untuk terus hidup, tuan-tuan. Kita masih lagi dapat beribadah, masih lagi dapat menjalankan aktiviti harian kita seperti biasa. Mudah-mudahan sepanjang kehidupan kita, tuan-tuan, sementara menunggu waktu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah sentiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita, insya-Allah. Allahumma amin. Jadi pagi ni tuan-tuan dan puan-puan, kita sambung kuliah tafsir kita masih lagi dalam suratul Qasas, ayat yang ke-43. Itu tuan-tuan ya. Suratul Qasas ayat yang ke-43. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musa al-kitaba min ba'di ma ahlakna al-quruna al-ula بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك
ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم. Ayat yang ke-43 tuan-tuan, walaqad, dal yang mati qalqalah. Qalqalah sughra sebab dal tu duduk di tengah-tengah bacaan kita, tengah-tengah ayat. Jadi ada bunyi detakkan suara. Walaqad ataina. Ataina tu mak badal. Nampak macam man asli. Man asli ni kalau huruf man, alif yang mati atau ya yang mati atau waw yang mati didahului oleh huruf selain daripada hamzah. Kalau depan huruf mad ni ada hamzah berbaris, maka itu adalah mak badal. Macam ataina. A, I, U di pangkal perkataan itu semua mak badal. Bukan mad asli. Ataina. Musal kitaba min ba'di. Nun mati bertemu dengan ba, iklab. Kita baca dengan dengung qadar 2 harakat. Iklab ni kita senang nak kenal. Kalau ada nun mati, atas dia ada mim kecil. Ataupun bagi 2 di atas, satu bagi 2 di atas atau bagi 2 di depan atau bagi 2 di bawah, dia buang satu baris, dia letak mim kecil. Itu tanda iklab. Kita kena baca dengan dengung dengan bunyi mim. Sebab tu tulis huruf mim. Min ba'di. Ma ahlakna. Huruf mad yakni alif yang mati bertemu dengan hamzah dalam 2 perkataan. Perkataan pertama ma, perkataan kedua ahlakna. Bila huruf mad bertemu dengan hamzah berbaris dalam 2 perkataan, maka itu adalah mad jaiz. Kita baca dengan 4 harakat. Ma ahlakna. Ma ahlaknal qurunal ula. Ula tu panjang ya, waw tu mati. Waw tu mati. Basair. Basair huruf mad yakni alif bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan. Dia berbeza dengan ma ahlakna tadi. Ma ahlakna 2 perkataan. Di mana huruf mad duduk di hujung perkataan yang pertama iaitu ma, bertemu dengan hamzah yang duduk di awal perkataan yang kedua iaitu ahlakna. Jadi mad jaiz. Yang ini mad wajib muttasil sebab huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan. Basair. Jadi mad wajib pun kita baca seimbangkan dengan mad jaiz, tak ada masalah. 4 harakat. Basaira linnasi. Nun bersabdu. Semua nun bersabdu dalam Quran kita baca dengan dengung. Qadar 2 harakat. Linnasi wajibul gunnah. Wa hudan wa rahmatan la'allahum. Tuan-tuan tengok wa hudan dengan wa rahmatan. Dulu kita bincang semua bagi 2 di atas atau bagi 2 di bawah yang kedudukan barisnya tidak selari macam ni, di mana baris bawahnya agak ke kiri, baris atasnya ke kanan, jadi dia tak selari, itu tanda dengung. Kalau orang dia kenal hukum tajwid, dia tahulah ini idgham ma'al gunnah. Jadi kita guna kaedah penulisan ni untuk betulkan bacaan kita. Mana-mana bagi 2 di atas atau bagi 2 di bawah yang tidak selari kedudukannya itu adalah dibaca dengan dengung. Macam ini. Hudan wa rahmatan. Kecuali, ada kecuali. Kalau di hadapannya huruf lam dan ra. Ada contoh depan ni. Wa hudan kita kena dengung sebab huruf waw. Wa rahmatan jangan dengungkan. Walaupun tanda baris 2 tak selari sepatutnya dengung, tetapi oleh kerana di hadapan tu huruf lam, maka kita baca tanpa dengung. Wa hudan wa rahmatan la'allahum. Hudan wa rahmah idgham ma'al gunnah. Wa rahmatan la'allahum itu idgham bila gunnah, tidak dengung. La'allahum yatadzakkarun. Mim mati bertemu dengan ya. Ini izhar syafawi. Kita baca tanpa dengung.
Mana-mana mim yang mati, yang ada tanda mati di atasnya, jangan didengung. Jadi la'allahum yatadzakkarun. Yatadzakkarun man arid li sukun, boleh baca 2, boleh baca 4, boleh baca 6. Maka jadilah tuan-tuan bacaannya lebih kurang bunyi dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم. Itu dari sudut ilmu tajwid, tuan-tuan. Mari kita tengok dari sudut tafsiran. Dan sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepada Musa kitab Taurat sesudah kami binasakan umat terdahulu. Juga kami berikan pandangan kepada manusia serta pimpinan dan rahmat. Mudah-mudahan mereka mengambil perhatian. Jadi ayat 43 ni tuan-tuan, Allah Ta'ala menceritakan bahawasanya dia telah melantik Musa sebagai Rasul dan menganugerahkan kepada Nabi Musa kitab Taurat. Di mana kitab itu diperolehi, dianugerahkan kepada Musa sesudah banyak sebelum tu kaum-kaum yang Allah Ta'ala binasakan. Kenapa Allah Ta'ala binasakan kaum-kaum sebelum Musa alaihi salam? Kerana semuanya menentang Rasul masing-masing, maka Allah Ta'ala musnahkan, binasakan. Lepas tu datanglah Nabi Musa, dilantik menjadi Rasul, diberikan kitab panduan, iaitu Taurat, guna untuk menjadi panduan, rahmat, petunjuk kepada orang-orang yang nak ambil perhatian. Itu sedikit kefahaman secara umum ayat. Kita tengok tuan-tuan apa yang dicatatkan oleh Ustaz Ahmad Sonhaji ni. Allah menyatakan, sesungguhnya kami telah menurunkan sebuah kitab bernama Taurat kepada Musa. Di dalamnya diterangkan hukum-hukum yang mendatangkan kebahagiaan kepada manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Kata Imam Qatadah dan Yahya bin Salam, kitab Taurat ni adalah kitab samawi yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tu ada undang-undang, peraturan serta hukum hakam yang Allah Taala syariatkan untuk orang zaman tu. Di kitab pertama turun adalah Taurat. Itulah kata daripada Qatadah dan Yahya bin Salam rahmatullah alaihima. Kitab itu diturunkan sebaik-baik sahaja umat-umat yang terdahulu dan lama sudah berlalu banyak yang dibinasakan seperti kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh. Segala syariat yang dibawa oleh para nabi waktu itu telah habis, musnah sama sekali, tidak meninggalkan bekasnya. Kerana tidak ada peraturan hidup yang baik yang mereka pakai, tetapi yang banyak hanyalah perkara-perkara kejahatan yang telah merebak di kalangan mereka. Sedangkan perkara-perkara baik jarang benar mereka lakukan. Oleh itu manusia sangat-sangat berhajatkan kepada sesuatu persatuan yang baru, yang sesuai untuk memperbaiki kerosakan kepercayaan mereka dan kerosakan budi pekerti mereka. Mana sebelum Nabi Musa ni dah ada Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, 3 orang nabi ni sebelum ni dah dimusnahkan oleh Allah. Namun waktu yang panjang. Bila waktu panjang, tak ada Rasul, tak ada Nabi, orang makin lama makin jauh daripada ajaran Nabi-Nabi terdahulu. Nabi Musa, jarak Nabi Nuh dengan Nabi Musa tu lebih kurang 1000 tahun. Daripada Nabi Ibrahim, Nabi Adam sampai Nabi Nuh 1000 tahun tu. Daripada Nabi Nuh, Allahu Akbar, sampai Nabi Ibrahim 1000 tahun lagi je. Nabi Nuh ini. Nabi Ibrahim sampai Nabi Musa 1000 tahun lagi. Maknanya daripada Nabi Ibrahim yang 1000 tahun. Antara tu banyak Nabi 1000 tahun tak ada Nabi, tak ada Rasul. Memang dah lari jauh.
Kan? Tambah pula daripada Nabi Musa sampai Nabi Isa 1700 tahun, setengah kaul 1500. Nabi Isa sampai Nabi Muhammad, kalau ikut Imam Suyuti kata 600 tahun. Jarak, baru datang Rasul seorang. Jadi Nabi Musa ni zaman dulu sampai ke zaman dia beratus-ratus tahun, beribu tahun, tak ada Nabi, tak ada Rasul. Allah Ta'ala cerita. Kemudian nanti Musa sebagai Rasul baru, orang baru, generasi baru untuk baiki balik kerosakan-kerosakan yang manusia-manusia dulu telah buat, telah musnahkan, wujudkan generasi baru pula. Maka dalam kitab Taurat itu terdapat peringatan mengenai umat-umat yang terdahulu untuk dijadikan contoh dan teladan. Begitu pula mengandungi pandangan yang menjadi penerang hati dan dapat menerangkan suatu hakikat serta membezakan di antara perkara yang benar dengan yang salah. Kerana dahulunya mereka adalah buta hati dalam kegelapan di dalam memahami kebenaran. Di dalam Taurat tu banyak petunjuk, bimbingan. Allah yang Allah titipkan dalam itu untuk memimpin manusia menjadi petunjuk. Itulah dia bentuk kitab-kitab daripada Allah. Tidak diturunkan kitab-kitab ni pada mana-mana zaman, melainkan dengan tujuan untuk membimbing manusia. Baik Tauratnya, baik Injilnya, baik Zaburnya, baik Qurannya. Isinya adalah sama untuk menjadi bimbingan kepada manusia. Cumanya masalahnya bukan pada kitab itu, pada agama itu. Masalahnya pada orang yang nak memahami agama itu. Akhirnya nampak buruk agama itu. Agama kita jadi buruk sebab orang yang salah memahami agama. Isu dia bukan isu agama tu yang salah. Orang yang nak memahami agama tu. Sebab itu macam-macam ideologi, macam-macam kepala. Bila Al-Quran itu atau apa-apa kitab pun diambil, kemudian cuba untuk difahami dengan pemikiran sendiri. Dia tak boleh macam tu kitab-kitab. Dia mesti berdasarkan orang-orang yang berautoriti, orang-orang yang ada kelayakan, kan, untuk memahami isi Quran tu. Kalau semua orang nak faham Quran sendiri, itu yang ada. Kalau 10 orang, 10 lah fahaman ni. 100 orang, 100 lah fahaman ni. Yang akhirnya jadi macam-macam sehingga banyaklah ideologi, idea daripada Quran entah siapa-siapa punya pandangan yang bukan-bukan lahir. Kenapa tu? Kerana semua orang nak menafsirkan Quran. Tanpa merujuk daripada sumber yang asli, yang sepatutnya, yang layak untuk kita jadikan sumber. Jadi Quran beri panduan kepada semua orang, termasuk juga Taurat dan kitab-kitab yang lain. Ini Allah Ta'ala cerita tentang Nabi Musa yang diberikan kitab Taurat, tuan-tuan. Dan dalam tafsir Muni ini disebutkan satu hadis daripada Ibnu Jarir, Ibnu Hatim dan Al-Bazzar yang meriwayatkan daripada Abi Sa'id Khudri. Kata dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ahlakallahu qauman bi'azabin minas sama'i wala minal ardi ba'dama unzilatit Taurah ala wajhil ardi ghairu ahli al-qaryati alladhina musikhu qiradatan ba'da Musa summa qara wa laqad atayna Musa al-kitab min ba'di ma ahlaknal qurunal ula al-ayah." Maksud hadis ni, Allah tak pernah membinasakan suatu kaum dengan azab dari langit dan bumi setelah Taurat diturunkan. Bila turun kitab Taurat di zaman Nabi Musa, lepas turun ni Taurat tu, tak ada satu umat pun yang Allah Ta'ala turunkan azab dari langit, dari bumi, melainkan penduduk satu desa yang dikutuk menjadi kera setelah Nabi Musa. Kemudian Nabi baca ayat 43 surah Qasas ni, walaqad ataina. Lepas zaman Nabi Musa ni, Taurat turun, tak ada orang yang Tuhan Allah Ta'ala azab, melainkan satu kaum, kan, orang musyrik Mekah ni kan dalam Quran tersebut, yang tua-tua jadi khinzir, yang muda-mudanya dikutuk oleh Allah jadi qiradatan khasiin. Selain daripada itu tak ada Allah Ta'ala azab umat akhir zaman ni sampai sekarang. Kan, kerana kita ni umat akhir zaman, kemudian kita ni menumpang kelebihan yang ada pada Rasulullah SAW. Orang dulu-dulu masalah
buat masalah dengan rasul-rasul, mendustakan rasul, dimusnahkan Allah. Tukar kaum lain, tukar kaum lain, tukar kaum lain, sampailah ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita syukur tuan-tuan pada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan masa yang panjang untuk memperbaiki diri. Padahal di sisi Allah tak sampai sehari pun umur kita ni. Tapi kita dah rasa ni dah 55 tahun dah. Sisi Allah belum sehari lagi ni. Baru pagi sampai ke petang ni. Belum sehari lagi. Sebab satu hari di sisi Allah di akhirat, wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Tuhan kamu sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun kita baru satu hari. Jadi umur kita ni tak sampai sehari lah. Sebab tak ada orang umur di 1000 tahun. Tak satu per berapa, wallahu alam. Itulah jumlah umur kita. Walau bagaimanapun kita syukur. Sebab kita masih lagi diberikan masa yang panjang untuk melihat ke belakang balik tuan-tuan. Kesalahan-kesalahan kita yang lampau. Sebanyak mana pun dosa kita sebenarnya Allah Ta'ala akan ampunkan. Kalau benar-benar kita bertaubat. Selagi nyawa tak sampai ke kerongkong ni, kita masih lagi punya masa untuk memperbaiki diri. Alhamdulillah. Itu ayat yang ke-43 tuan-tuan. Ayat 44. Dan tiadalah engkau wahai Muhammad berada di sebelah barat ketika kami sampaikan perintah kepada Nabi Musa. Dan engkau tidaklah termasuk dari orang-orang yang menyaksikan kejadian itu. Allah Ta'ala cerita. Engkau wahai Muhammad ketika aku lantik Musa, aku panggil dia di Bukit Tursina, aku bagi dia kitab Taurat, masa tu engkau tak ada. Yelah kalau Nabi Musa dengan Nabi Isa, berapa jarak? Nabi Musa sampai Nabi Isa 1700 tahun atau 1500 tahun, dua pandangan. Kita ambil lah 1500. Nabi Isa ke Nabi Muhammad 600 tahun. 1500, 6, dah 210 tahun tu. Kan? Memang jauh jarak tu. 1500, 2100 tahun. 2010 tahun. Itu lebih kurang. 1500 campur 600. Jarak itu dengan Muhammad. Nabi memang tak duduk kat situ. Allah Ta'ala cerita, engkau Muhammad masa aku lantik Musa alaihi salam tu, engkau tak berada di situ. Di sini Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, sebenarnya engkau hai Muhammad tidak hadir di sebelah barat Gunung Tursina, iaitu tempat Nabi Musa dijanjikan Tuhan untuk menerima kitab Taurat, yang merupakan kepingan-kepingan batu. Nabi Musa telah menerimanya dan dijanjikan menjadi Rasul agar melaksanakan perintah Allah. Semasa itu engkau tidak hadir menyaksikan peristiwa Nabi Musa menerima kitab Taurat tersebut yang disertai oleh 70 orang pilihan daripada pengikut-pengikut Nabi Musa, sehingga engkau tidak mungkin dapat menceritakan kepada kaummu kisah itu melainkan menerusi wahyu. Kamu wahai Muhammad, kata Allah, tak ada pada ketika Nabi Musa dilantik. Beratus ribu tahun kau tak ada. Wa ma kunta minasyahidin, kau pun tak menyaksikan. Maknanya kamu tak boleh cerita tentang Musa, melainkan kalau aku beritahu, barulah aku boleh ceritakan. Kalau kau tidak cerita, takkan dapat. Ada kaitan ayat 44 itu dengan ayat 45. Sehingga Allah Ta'ala sebut walakinna ansha'na. Tetapi kami telah melahirkan angkatan baru dan lamalah sudah yang mereka lalui dan engkau tiada tinggal bersama penduduk Madian untuk membacakan keterangan-keterangan kami kepada mereka, tetapi kami mengutus para rasul. Kemudian Allah menyatakan, tetapi kami telah melahirkan suatu generasi baru dan angkatan baru selepas berlakunya angkatan lama semenjak zaman Nabi Musa, sehingga beberapa kurun kemudian, iaitu menjelang datangnya zaman kebangkitanmu sebagai Rasul yang diutus kepada sekalian manusia, lalu kami pun mengutus engkau kepada mereka dan kami perkenalkan kisah para Nabi yang sebelum engkau, termasuklah kisah Nabi Musa kepadamu, sedang perutusanmu pula membawa kebahagiaan kepada seluruh manusia. Ini ayat 45 tuan, ayat 46. Ayat 45 ni sebenarnya tuan dengan 46 ni, dia menjadi bukti
kepada kerusulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud ayat 45 ni, kau tak ada wahai Muhammad masa Musa dilantik menjadi rasul. Lepas tu lah masa tu panjang. Dan kau pun tak hidup zaman Nabi Syuaib di Madian tu. Masa tu dah berlalu jauh. Tapi kami utuskan kamu, kami ceritakan kepadamu kisah Musa, kisah Nabi Isa ni. Lepas tu dalam tafsir Qurtubi ni, tafsir Munir ni, dia beritahu bahawa ayat 45-46 ni menceritakan tentang dalil yang menjelaskan mengenai kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat 45 ni, 46 ni merupakan dalil. Ayat 46 apa tuan-tuan? Dan tiadalah engkau wahai Muhammad berada di sebelah gunung Tursina ketika kami menyeru Musa, tetapi engkau diutus menjadi rahmat dari Tuhanmu dan supaya engkau berikan peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka orang yang memberi peringatan sebelum engkau, mudah-mudahan mereka memberi peringatan. Allah Ta'ala sebut dalam ayat 44, 45, 46 ni cerita Nabi Muhammad. Engkau tak ada masa tu Muhammad, masa Musa dilantik menjadi rasul. Zaman Nabi Syuaib. Tapi kami lantik kamu jadi rasul. Untuk apa? Supaya engkau beri peringatan pada orang yang tak ada orang beri peringatan sebelum kau ni. Kaum Quraisy, musyrik Mekah ketika itu. Tak ada orang bagi peringatan. Kami lantik engkau wahai Muhammad supaya kamu boleh ceritakan kisah-kisah ini kepada orang. Jadi Rasulullah menceritakan kisah Nabi Musa. Bagaimana Nabi Musa bermula, pergi Mesir, lari ke Madian, kahwin dengan Nabi Syuaib. Satu-satu Nabi cerita. Dalam tafsir menunjukkan Nabi cerita tentang Nabi Musa, kisah dulu-dulu, kisah kaum Madian kepada kaum dia Quraisy. Padahal Nabi tak hidup zaman Nabi Musa. Nabi tak hidup zaman Nabi Syuaib. Dicerita kepada kaum dia sebagai bukti dalil. Aku ni sungguh rasul. Sebab aku boleh cerita kisah dulu-dulu yang berratus-ratus tahun aku tinggalkan. Ini semua bukti menunjukkan Allah Ta'ala yang memberikan aku ilham tentang kisah ini. Kan? Macam mana nak cerita bondo dah berlalu 100 tahun, beratus tahun, 1000 tahun, 1600, 2000 tahun, 1600, 2100 tahun lebih. Bondo dah berlalu, Nabi cerita. Kita payah 2100 tahun tuan. Yang sekarang kita kuliah, tangan aku 5 tu tanya apa cerita kuliah aku tadi. Dah lupa. Bukan nak cerita 2100 tahun. Kan? Cuba tuan-tuan ingat balik cerita kisah tuan-tuan budak masa sekolah tu. Dia tak sampai 1000 tahun, 100 tahun pun tak, 10 tahun pun tak. Kan? 10 tahun mungkin ada kan. Cerita balik zaman tuan-tuan sekolah rendah tu. Saya cerita balik. Ada yang tinggal. Itu kita dah lalui. Bondo yang kita lalui pun kita tak boleh cerita. Ini Rasulullah memang tak pernah lalui. Kita dah lalui macam-macam dah hidup ni kan. Banyak benda kita dah lupa. Ada yang ingat separuh, ada yang ingat lupa. Nabi, sesuatu yang Nabi tak lalui. Bukan Nabi tak lalui. Nabi belum lahir ke masa tu. Itu Nabi cerita. Kau tahu tak cerita Musa gini aja ni aja lari ke Madian, jumpa anak Nabi Syuaib. Nabi tak wujud ke masa tu. Tak lahir lagi. Dia cerita bondo yang dia masa tu dia tak tahu. Tolak Nabi Syuaib pula dengan anak kahwin apa, balik ke Mesir, berdakwah dengan Firaun, berperang dengan Firaun, main sihir pula. Ongkek jadi ular. Nabi Muhammad dah dengar. Mana Muhammad ambil cerita ni? Kalau bukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam tafsir ini sebut dua ayat ni 45 46 ni menjadi dalil yang jelas mengenai kenabian orang yang membawa khabar, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebut dalam tafsir Munir ni oleh Dr. Wahbah Zuhaili, kamu wahai Muhammad itu ke sini menceritakan tentang apa yang berlaku kepada Nabi Musa alaihi salam, serta munajatnya dengan Allah, dengan detail. Nabi cerita tu detail. Nabi cerita tu detail sungguh. Sehingga tertonganglah kaum. Kalau bukan ia daripada Allah Subhanahu wa taala,
daripada siapa lagi? Kan? Daripada siapa lagi? Ini bukti kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menceritakan perkara-perkara yang dah berlalu. Allah menyatakan pula untuk menjadi bukti kerasulanmu. 1 muka surat 92 kan. Engkau ni saya dah ringkaskan tadi sebab panjang nak baca kan. 1, engkau tidak tinggal bersama penduduk Madian, Nabi Syuaib. Nabi Syuaib ni nabi rasul yang diutuskan ke penduduk Madian. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba, dan diutuskan kepada penduduk Madian tu rasulnya iaitu Syuaib. Kan di situ dia diutuskan Nabi Syuaib. Rasulullah cerita kepada umat dia, engkau juga tidak berada di sebelah gunung Tursina pada malam ketika Nabi Musa munajat. Ketika Nabi Musa balik nak pergi ke Mesir kan, dan nampak api daripada kejauhan dalam surah Taha. Dia berkata kepada isteri dia, imkusu inni anastu nara la'alli atikum biqabasin. Apa ayat tu? Falamma ataha nudiya ya Musa. Kan bila Nabi Musa sampai ke api tu, dia pun diseru, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas tuwa. Aku ni Tuhan kamu. Fakhla'na 'alaik, tanggalkan selipar kamu, kasut kamu tu. Innaka bil wadil muqaddas tuwa. Kau berada di lembah suci tua. Tanggal selipar kau. Di situlah Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa bermunajat. Bertutur. Itu pun diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Yang itu yang menjadikan Nabi kuat sebagai dalil yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Rasulullah mengetahui kisah-kisah orang dahulu kala melalui wahyu yang Allah Ta'ala sampaikan. Mudah-mudahan dengan adanya peringatan-peringatan itu mereka akan menjadi orang-orang yang mahu beringat, tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan mereka. Itu maksud ayat la'allahum yatazakkarun. Nabi ceritakan jamia kemusnahan yang berlaku kepada kaum Musa, kepada kaum Syuaib, Nuh, yang lain-lain tu, kerana semuanya mendustakan rasul masing-masing, maka Allah Ta'ala musnahkan. Dihantar Rasulullah untuk beri peringatan kepada kaum dia. Tetapi kaumnya, kaum Quraisy, tidak beriman kepada Rasulullah, melainkan sebahagian. Dialah yang beriman. Ada juga yang tak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan kisah-kisah kaum ni supaya sedar. Jangan buat kesalahan yang sama. Kan? Nanti diazab oleh Allah. Dan nanti diazab oleh Allah. Allah Ta'ala cerita dalam Quran, kisah-kisah Nabi ni dipaparkan dalam Quran. Kita baca. Kan? Banyak dalam ayat. Bahkan dalam satu ayat Allah Ta'ala pun pernah tunjukkan lagi kat Nabi. Dah cerita kat Rasulullah dalam Al-Quran, Allah Ta'ala paparkan lagi pada Nabi. Ini musim Isra' Mi'raj ni kan. Ketika peristiwa Isra' Mi'raj, tuan-tuan, Allah Ta'ala paparkan lagi. Diingatkan lagi manusia. Jangan buat macam mana orang-orang dulu buat, yang mengakibatkan kamu mungkin ditimpa azab, diseksa oleh Allah. Sebab tu sepanjang Isra' Nabi, Isra' daripada bumi ke bumi kan, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj Masjidil Aqsa ke langit. Sepanjang Isra' tu tuan-tuan tengok balik kisah dalam kitab-kitab kan. Allah Ta'ala tunjukkan Nabi kurang 11 ke 13 macam-macam peristiwa. Orang pecah kepala, orang gunting mulut, MBB, lidah kan, orang minum darah, orang angkat barang borek tak lepas, diambil lagi, diborek lagi, dia nak angkat tak lepas, diambil, diborek lagi. Lebih kurang 3 boleh ke seboleh ke 3 boleh. Kebanyakannya semua cerita buruk-buruk lah. 2-3 orang cerita yang elok-elok Nanti seolah nak beritahu gambaran, inilah yang akan berlaku di bumi. Orang yang bogik, bahasa kita bogik ke? Bogik lebih banyak daripada orang yang baik. Orang yang tak senonoh lebih ramai daripada orang yang senonoh. Dipaparkan semua akibat-akibat kesalahan-kesalahan, perbuatan-perbuatan buruk. Ingat kita, jangan buat macam tu. Dan itulah kebanyakan manusia-manusia tamu ke bumi ni,
Tidak, paparkan di langit cerita Nabi itu, jumpa Nabi ni okey ya. Tapi perjalanan Isra' tu diceritakan. Macam-macam keburukan manusia. Tu pun nak mengingat manusia supaya jangan buat perkara-perkara begitu. Sebab kalau kamu buat begitu, kamu akan dapat seperti mana yang dipaparkan oleh Allah. Dan salah satu daripada pentarbiahan Allah Ta'ala tarbiyah, didik manusia ni dengan kisah yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Supaya kita ambil iktibar. Dalam Quran pun diceritakan lagi oleh Allah. Ini semua bukti tuan-tuan sayangnya Allah Ta'ala kepada manusia. Sebab tu ada ayat وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهُمْ كِتَابٌ مَعْلُومٌ. Tak adalah aku kata Allah akan musnahkan satu kampung, satu daerah, melainkan laha munzirun, diberi dulu peringatan. Tak ada buat salah terus musnah. Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum. Kami takkan memusnahkan mana-mana kampung, negeri, tempat, melainkan kami beri mereka kitab panduan dulu. Dah diingatkan, diberi kitab, diberi rasul, tak payah nak ikut tu. Awalah Allah Subhanahu wa taala musnah. Itulah yang berlaku kepada kaum-kaum sebelum ni. Yang Rasulullah ceritakan kepada kaum dia pula. Kan? Hantar rasul, hantar kitab, tak nak dengar, musnah. Rasul-rasul ni ada suhu-suhu dia. Yang mereka bawa. Tak dengar, dimusnahkan. Sampailah ke zaman kita ini tuan-tuan. Kita ni umat akhir zaman, banyak kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Kan? Itu bukan saja dinasihatkan oleh Rasul. Kan? Itu bukan saja dinasihatkan oleh Rasul. Bahkan diberikan kitab panduan. Lepas tu Rasul tu pula dipaparkan ni kisah macam-macam. Lepas tu pula kita diberi pula Rasul. Memang Rasul dah habis. Muhammad SAW dah wafat. Nabi-Nabi dulu wafat. Habislah. Kita sosek balik orang. Kita lepas wafat Muhammad SAW 300 tahun lepas itu ada lagi golongan ulama-ulama yang dipanggil salaf, ulama salaf sampai ke hari ini berturutan orang yang bawa agama. Sampai ke kita 1400 tahun lebih. Umat-umat dulu sosek dalam lepas itu. Kan? Apa yang Nabi sosek, datang Nabi lain, bertuang balik sosek lagi datang Nabi lain. Kita sejak Nabi Muhammad sampai sekarang jauh dah waktu tu. Ramai orang-orang yang menasihatkan kita sampai Islam ke kita. Ketika Nabi Muhammad sampai, bawa agama, orang tak terima, kemudian orang terima. Sampailah ke zaman kita lahir ni, kita kenal Islam tu. Mungkin kita kenal agama ni tak seperti mana umat Nabi Isa kenal agama selepas kewafatan Nabi Musa. Sebab kita ramai orang ingat. Kan? Ramai orang ingat. Paling tidak pun ada kawan-kawan yang ingatkan kita. Sahabat-sahabat yang baik. Ingatkan kita. Sebab tu tuan-tuan, bila kita baca ayat ni kan, bila Rasulullah ceritakan untuk memberi peringatan kepada orang, kaum yang munggu kita ingat. Dah banyak sangat dah peringatan-peringatan dalam Quran ni. Dan kita rasa beruntung menjadi umat Nabi Muhammad ni sebab apa tuan-tuan? Nabi, ada kitab. Kemudian, banyak kelebihan-kelebihan yang Allah kurniakan pada. Dalam hadis sebut, Nabi sebut, semua para rasul diberikan syafaat untuk bantu kaum dia. Dan semua para rasul tu dah gunakan. Aku seorang yang tak gunakan. Bila ditanya kenapa tak gunakan syafaat ni wahai Muhammad? Aku nak gunakan untuk umat aku di akhirat nanti. Sebab semua Nabi, semua umat lain mencari Rasulullah. Syafaat tu ada. Syafaat besar tu ada di sisi Nabi. Satu keuntungan lah. Ada syafaat. Kemudian syafaat tu datang dalam pelbagai bentuk. Syafaat ni pertolongan. Kita baca Quran, ngaji Quran, tengok Quran. Pun disebut dalam hadis. Kan? Quran memberi syafaat. Mati masuk dalam kubur. Allah Ta'ala datangkan seorang lelaki, seorang perempuan menemani kita. Siapa tu? Quran yang kita baca dulu. Syafaat lagi. Kemudian syafaat daripada kawan yang baik-baik. Kawan-kawan yang soleh tuan. Kita kawan ni. Syafaat di akhirat besok. Sebab tu Nabi sebut, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi.
Janganlah kamu bersahabat melainkan dengan orang yang beriman. Dan jangan makan makanan yang kamu bagi itu melainkan orang yang takwa. La tusahib, dengan kamu bersahabat melainkan dengan orang beriman. Bukanlah maksud jumpa orang tak beriman, bukan orang Islam, pergi pelan-pelan kat belakang topuk kepala orang itu. Pergi kat bawah, hema diam-diam keluar hema belakang tu, ketuk kepala orang, tak macam itulah maksud Maksud kalau nak rapat sahib ni rapat nak rapat betul, carilah kawan-kawan yang beriman. Baik itu Ibn Jauzi sebut dalam sejarah kan. Saya teringat kata Ibn Jauzi, wahai sahabatku, besok tak kala engkau masuk ke dalam syurga Allah dan engkau tak dapati aku di sana, sebut-sebutlah namaku di hadapan Allah. Katakan kepada Allah, ya Allah, dulu Jauzilah yang mengenalkan aku, mengenalkan engkau kepadaku. Mana dia sekarang ya Allah? Sebab tu Syekh Hasan Basri sebut, kata dia, perbanyakkanlah bersahabat dengan orang-orang yang beriman, kerana pada sahabat yang beriman tu ada bahagian syafaat. Ada syafaat. Sahabat-sahabat kita yang baik ni. Sehingga dalam Sahih Bukhari pun ada cerita kan. Banyak kali kita terbaca. Dalam Sahih Bukhari tersebut. Besok bila Allah Ta'ala keluarkan orang daripada neraka. Dan diazab keluar neraka. Bersihkan dulu mana-mana yang kotor tu sebelum masuk syurga. Keluar. Nabi sebut mereka yang dah keluar ni berusaha sungguh-sungguh untuk mengeluarkan sahabat-sahabat dia. Ya Allah, ya Tuhanku, seksa neraka ni. Dia teringat dulu kawan-kawan baik kan. Yang sama-sama beriman dia keluar. Ya Allah, ya Tuhanku, dulu si Pualan bin si Pualan ni sama pergi haji dengan saya, sama pergi umrah, sama semayang. Dalam hadis tersebut, sama semayang, sama pergi haji, sama puasa, ya Allah. Mana dia, ya Allah? Keluarkan, ya Allah. Allah Ta'ala sebut, mana dia orang? Kau keluar. Dia keluar. Ini sahabat yang baik ni, dikeluarkan sahabat dia daripada neraka. Dalam hadis yang Sahih Bukhari. Kemudian disebut pada Allah, ya Allah, tak ada yang tinggal lagi dah. Dah habis dah kawan-kawan aku, semua aku keluar. Kata Allah Ta'ala, tengok lagi. Kalau ada orang kawan-kawan tu, walaupun yang mana ada iman, walaupun seberat duit 1 dinar, keluar semua itu. Ini syafaat daripada sahabat. Sebab itulah bersahabat dengan orang yang baik-baik kan. Itu pun bentuk syafaat. Mana kata apa, banyak dah ruang-ruang keselamatan nak menyelamatkan diri yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Daripada Muhammad SAW, daripada Quran, daripada sahabat-sahabat, kisah-kisah dulu Allah Ta'ala ceritakan. Semua nak ingat umat akhir zaman ni. Kamu jangan jadi macam orang dulu-dulu yang aku musnahkan kerana kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Kan? Sebab itu kono syukur. Dan ayat 47 tuan-tuan, saya ingat ayat ni akan mengakhiri kuliah kita pada subuh ni. Ayat 47. Dan kalau tidak kami utus kepada mereka ketika malapetaka menimpa mereka disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, tentulah mereka akan mengatakan, wahai Tuhan kami, mengapa tidak engkau utus kepada kami seorang rasul supaya kami ikut keterangan-keterangan engkau dan kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala sebut, kalau aku musnahkan mereka ni, sebelum aku hantar rasul, mesti dia cakap, ya Allah, kenapa kau tak hantar rasul, nabi, beri peringatan dulu, tiba-tiba kau musnahkan kami? Hantarlah rasul dulu, ingatlah kita orang dulu, lepas tu nak binasakanlah ya Allah. Ini kau tak hantar rasul, tiba-tiba kau musnahkan kami. Kata Allah Ta'ala, kalau aku tak hantar rasul, mesti mereka akan cakap begini. Kata Allah Ta'ala, hantar rasul dulu. Sebab itu Allah Ta'ala jelaskan dalam Quran. Surah apa tu? Surah Syu'ara. Wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun. Kami tak akan memusnahkan mana-mana qaryah, kampung, daerah, negeri, melainkan laha munzirun, dah dihantar dulu tukang peringatan, orang yang beri peringatan, supaya besok jangan ada dakwa-dakwi ke Allah. Kenapa engkau musnahkan kami ya Allah? Kami tak dinasihatkan pun, tak diberitahu pun. Allah Ta'ala hantar dulu. Hantar juga kitab, beri peringatan lagi dengan kitab. Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum. Kami tak musnahkan mana-mana kampung, mana negeri, daerah, melainkan dihantar dulu kitab, bimbingan. Selepas itu dah dia ada rasul, dah ada kitab, tak yang mau ikut tu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala musnahkan mereka. Ini maksud ayat 47. Di sini Allah menyebutkan tentang hikmah terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul kepada seluruh umat manusia, untuk menolak alasan orang yang mendakwakan tidak ada orang yang memberikan peringatan
apabila mereka ditimpa seksaan. Yang maksudnya ayat ini begini. Orang-orang kafir mengingkari wujudnya Allah. Begitu pula mereka yang derhaka disebabkan membuat dosa yang dilakukan oleh tangan mereka sendiri. Ketika mereka ditimpakan malapetaka sebagai seksaan disebabkan perbuatan mereka yang kufur dan derhaka, seandainya kami, yakni Allah, tidak mengutus Rasul untuk memberi peringatan kepada mereka, tentulah mereka akan menempelak dan pasti mereka akan membantah dengan mengatakan, wahai Tuhan kami, mengapa tidak engkau utus kepada kami seorang Rasul sebelum kemurkaanmu datang menimpa dan seksaanmu yang berupa malapetaka datang melanda dan Rasul itu menyeru kami. Ini umat dulu, supaya jangan bagi alasan. Begitu juga dengan keadaan kita, tuan. Tak ada alasan kita nak beri di hadapan Allah. Buat apa kau tak semayang ni? Ya Allah, kenapa kau masukkan kami ni ke dalam neraka sakar? Kata orang tak semayang. Kau tak semayang, kau tak hantar Rasul? Dah hantar Rasulullah Muhammad SAW. Lepas tu ramai lagi ustaz, para ulama, apa semua. Habib, kiai, macam-macam lagi. Tak ada pun kitab, dah ada Quran dah. Bukan itu saja. Ceritakan pula macam-macam kisah orang dulu. Kau pun tahu kisah, kau tak ada zaman tu. Nabi kau dah cerita dah. Kisah itu, kisah ini. Nabi Syuaib, Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Saleh. Apa lagi alasan kita ketika itu, tuan-tuan, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Tak ada alasan. Sebab tu kita berani sebut, amat tak cerdik orang hidup dalam muka bumi ni. Dah dihantar Rasul, dihantar kitab Quran. Lepas itu ustaz melambat-lambat atas muka bumi ni. Orang alim dengan habib, dengan kiai, untuk gurunya, dengan tak siapa-siapa lagi lah, ustaz-ustaznya. Tak cukup dalam masjid, tak cukup dalam surau, masuk dalam TikTok, masuk dalam Instagram, melambat-lambat ustaz dalam tu. Dia tak sembahyang begitu. Memang salah bogik orang tu. Baca kitab dah, tak nak baca kitab, dengar pula, lampung pula kat telingonya, kat TV. Tak ada TV, ada pula telefon. Kan? Panjang pun lah, cara maksud tak suka. Tak nak panjang-panjang, adalah TikTok tu. Kan? Pendek-pendek je, macam-macam naik orang hari ni. Kan? Saluran dakwah tu. Dia pun dengar je kan. Tak semayang tu. Memang masalah. Masih lagi engkah pada Allah, memang masalah. Nak kata apa, wallahualam. Itulah hakikatnya kehidupan manusia, tuan. Di mana-mana zaman pasti akan ada orang yang engkar dengan arahan-arahan dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mengaji, tuan-tuan, kita baca kisah-kisah ni, ayat-ayat ni kita memahaminya, maka saya biarlah kita memperbetulkan diri, meningkatkan kembali kita punya ubudiyah, tahap amalan, kan, pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang penting, tuan-tuan dan puan, dalam hidup ni, saya selalu sebutkan, mesti ada setiap hari ingatan bahawasanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan mati, pasti mati. Tak ada orang hidup lama tu. Sehebat mana pun kita, sekuat mana pun kita, akhirnya kita akan kembali kepada keadaan asal. Masuk dalam tanah balik. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha khalaqnakum, daripada tanah kami jadikan kamu. Wa fiha nu'idukum, ke tanah juga kami kembalikan kamu. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, daripada tanah juga kami akan munculkan kamu kembali. Bangkitkan kamu kembali. Untuk litujza kullu nafsin bima tas'a, untuk beri balasan terhadap apa-apa yang kita lakukan sebelumnya. Jadi mudah-mudahan, tuan-tuan, kuliah subuh pagi ni sikit sebanyak dapat mengingatkan kita, menyedarkan kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita ada kawan, sahabat yang baik yang sentiasa ingat-ingatkan kita. Bila lama tak nampak muka kita, bukan dalam syurga lagi. Nabi sebut tadi dalam neraka nak keluarkan. Dalam dunia lagi, kalau kawan kita tu baik, dia bertanya, Syekh, mana kau pergi ni? Dah 3 hari tak nampak ke masjid. Mana kau? Ingat kita. Kita datang balik surau, datang balik masjid. Tak lama tak nampak kuliah, Syekh. Mana entah? Kita pun datang balik. Inilah kawan-kawan yang baik. Yang biasa mengingatkan antara satu sama lain. Sehingga disebut oleh Sayyidina Umar, tidak adalah nikmat yang paling besar sesudah Islamnya seseorang, melainkan dia dikurniakan
dengan seorang sahabat beriman yang soleh, yang baik. Dan kalau kamu ada sahabat macam itu, kata Sayyidina Umar, peganglah, genggamlah ia erat-erat. Kerana pada dia ada bahagian syafaat. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah. Kita berdoa pada Allah dengan asbab, dengan sebab kita masuk dalam majlis ilmu ini, majlis yang memahamkan kita tentang kehendak-kehendak Allah yang tercatat dalam Quran ini, mengingatkan kita kepada ingatan-ingatannya. Mudah-mudahan dengan berkat majlis pada pagi ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan semua dosa kita, dosa isteri dan anak-anak kita, dosa kedua mak ayah kita, dosa kedua mertua kita, dosa adik-beradik kita, dosa jiran tetangga kita, termasuk dosa orang-orang yang beriman, muslimin dan muslimat umumnya. Dan mudah-mudahan kita semua dipermudahkan segala urusan, urusan di dunia, lebih-lebih lagi urusan kita di akhirat. Wallahu alam. Mohon ampun tuan-tuan, yang baik datang daripada Allah, yang buruk, yang cacat itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Kita sudahi kuliah pada pagi ini. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada soalan tuan-tuan? Kalau dapat jawab, saya jawab. Kalau tak dapat jawab, saya hutang dulu. Sebab ilmu ni bukan kita punya kan. Biasa tak ada soalan. Susah nak soal, jauh tu kan. Itu adalah alasan ni, jauh tu. Orang jauh pun kan nak cakap susah. Berapa bulan tu hari ni? Lupa pula dah. 20. Oh, 19. 19 bulan tu. Kalau tak ada tuan-tuan, kita berhenti kat sini. Sebelum tu saya nak ucapkan banyak-banyak terima kasih lah kepada sahabat-sahabat yang menyumbang sebelum ni ada untuk mudahan pengurusan yang saya sebutkan tu hari. Alhamdulillah tuan-tuan, pada tuan-tuan banyak-banyak terima kasih. Moga saya tak payah balik dah. Moga Allah Subhanahu Wa Taala membalasnya. Memanjangkan umur kalian dalam ketaatan, memberikan ketenangan dalam kehidupan mudah-mudahan. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma rzuq auladana bin najahi fi kulli imtihanihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahu a'lam bishawab.